Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ni sebagaimana yang telah dimaklumkan minggu lepas, kita tidak menggunakan kitab Munyatul Musalli bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun keputeraan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ni kita ambil sedikit kesempatan untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita bukan hanya pada 12 Rabiul Awal ataupun pada bulan Rabiul Awal semata-mata, tetapi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa 24 jam. Selagi mana umur kita masih ada, selagi itulah kita wajib mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma bila tiba bulan Rabiul Awal, kita memperbanyakkan ingat kepada Nabi, memperbanyakkan selawat, memperbanyakkan membaca qasidah-qasidah, memperbanyakkan menceritakan hari kelahiran Nabi dan juga al-irhas, kepelekan-kepelekan yang berlaku kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membuktikan dia itu seorang nabi. Sebab kita nak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak bagi kenal, maka kita kena jual. Kita kena iklankan. Kita nak niaga, kita kena iklankan apa yang kita nak jual, berapa harga dia. Baru orang kenal, tuan-tuan. Tapi bila kita nak jual sesuatu, kita buat, kemudian kita senyap saja, kita tak bagi tahu siapa, kita duduk tunggu orang telefon, tak ada siapa nak telefon. Sebab kita tidak memperkenalkan produk yang kita buat kepada masyarakat. Maka kita nak bagi orang kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kena perkenalkan Nabi kepada masyarakat. Sebab masyarakat Islam hari ini bukan suka membaca pun. Tak suka membaca. Ada handphone tu tempat alat yang paling elok untuk dia membaca. Tapi dia gunakan handphone untuk main game, dia gunakan handphone untuk tengok filem. Dia menggunakan kemudahan yang ada ini bukan untuk ke arah kebaikan, tapi ke arah yang tidak memberi manfaat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh kerana itu, kita kena sampaikan juga dalam bentuk kuliah-kuliah di masjid, dalam bentuk ceramah-ceramah kepada masyarakat, biar kisah tentang Nabi ini sampai. Walaupun tidak banyak, sekadar sedikit sahaja, tapi benda itu boleh sampai dan kita boleh perkenalkan siapa Nabi untuk dicintai oleh manusia yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian.
Yang pertama sekali, tuan-tuan, di rumah kita tu ada ataupun tidak buku sirah. Tuan-tuan tak payah jawab malam ni. Nah, tuan-tuan jawab sendiri, ada atau tidak buku sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kisahlah siapa penulisnya. Tak kisah, janji ada sekurang-kurang satu. Cikgu ada berapa? 2. 1. Sekurang-kurang satu. Satu tu baca ke tak? Tak baca. Sekurang-kurang satu. Satu tu pun kena baca. Jangan bagi ada saja baca, tidak. Sebab kita nak kenal Nabi, kena baca lah. Ulama' tulis daripada A sampai ke Z sirah Nabi Muhammad ni. Dia tak macam Nabi lain. Nabi lain tidak ada kisah yang sedetail itu. Nabi Musa tak detail. Nabi Isa tidak detail cerita dia. Ada dalam Quran je lah, tuan-tuan. Tapi Nabi Muhammad detail. Nah, dalam hadis-hadis, dalam sirah, kitab-kitab sirah yang ditulis oleh ulama-ulama sirah, agak detail. Daripada mula saat dia lahir sampailah kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekurang-kurang ada satu buku sirah. Siapa dah beli dah, boleh tambah lagi satu. Siapa yang tak beli lagi, boleh beli satu kitab yang saya nak cadangkan pada malam ini. Kitab yang diberi nama Ar-Rahiqul Makhtum, sekurang-kurang. Kitab Ar-Rahiqul Makhtum, kitab yang ditulis oleh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Cikgu kitab apa tadi? Kitab kita tu? Fiqhus Sirah boleh juga. Muhammad Al-Ghazali. Tapi kalau kita nak kitab sirah yang agak sempurna, dan yang terbaik, Ar-Rahiqul Makhtum. Harga tak sampai RM50. Sudah diterjemahkan dalam pelbagai bahasa. Nah, dalam pelbagai bahasa, ada bahasa Arab, ada bahasa Urdu, ada bahasa Malaysia, ada bahasa Indonesia, dan pelbagai lagi. Kitab terbaik sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Beli satu, cari terjemahan bahasa Melayu Malaysia, jangan beli Indonesia. Nanti ada kalimah-kalimah yang kita rasa tak apa faham, ataupun kita jadi melengung apa makna. Nah, bila ada hak Melayu Malaysia kita ada, beli yang tu, tinggal kat Indonesia. Kalau dalam bahasa Melayu kita tidak ada, bahasa Malaysia kita tidak ada, baru beli yang Indonesia. Sebab dia ada bahasa-bahasa yang kita tak tahu makna apa. Kita pula tak reti bahasa Arab asal, nak rujuk balik kita Arab asal tak reti, maka beli bahasa Melayu Malaysia. Baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Bila kita ada buku sirah Nabi, baru kita baca. Bila kita baca, barulah kita mengenal Nabi Muhammad SAW. Bila kita kenal dia, baru jatuh cinta. Tu you. Tak kenal maka tak cinta. Dulu kita dengan isteri kita tak cinta sebab apa? Tak kenal. Lepas kenal, baru jatuh cinta. Di mana cikgu kenal? Atas kereta api Hindustan. Jumpa atas kereta api lalu. Jumpa, lepas tu An-Nazratu, mula tengok, lepas tu sapa, lepas tu bagi salam, lepas tu minta nombor telefon, lepas tu buat pertemuan demi pertemuan. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, tak kenal Nabi, macam mana nak cinta? Mustahil. Kita akan cinta orang yang kita tidak kenal, maka kita wajib kenal dia dulu sebelum rasa cinta itu jatuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta kepada Nabi wajib. Cinta kepada Nabi wajib. Dia bukan sunat, dia bukan harus. Wajib makna dia, siapa tak cinta Nabi berdosa. Cinta Nabi dapat pahala, dapat syafaat Nabi. Tak cinta Nabi berdosa dan tidak akan dapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada mahsyar. Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu
sehingga dia menjadikan aku, kata Nabi, lebih dia cinta, lebih daripada ibu dia, lebih daripada bapa dia, lebih daripada semua manusia yang ada atas dunia ini. Aku nombor satu, bahkan lebih daripada dia mencintai dirinya sendiri. Diri kita ni kita letak nombor dua, tuan-tuan. Nombor dua. Cikgu nombor apa diri cikgu? Nombor dua. Cikgu mencintai diri cikgu nombor berapa? Satu. Nak nombor satu. Tiga. Orang lagi bagus. Allah Rasul, cikgu. Pandai. Jadikan Allah tu bukan manusia. Dalam kalangan manusia ni, kita jadikan Nabi Muhammad SAW tu nombor satu yang paling kita cinta. Nombor dua barulah kita cinta kita sendiri. Nombor tiga, nombor empat, nombor lima, nombor enam, ayah kita, mak kita, bini kita, anak-anak kita. Tapi kita hari ni cakap ya, Nabi aku cinta, aku letakkan Nabi ni nombor satu dalam kehidupan. Tapi bila bertembung program antara program dia sendiri dengan program Nabi, dia dahulukan program dia. Orang buat ceramah maulid di kampung dia sendiri, Korea dia sendiri, naik banner pula, naik banner tulis ceramah Maulidur Rasul. Tak datang juga. Cinta apa? Tuan-tuan, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, cuba tukar tengok banner, tukar banner. Nak tukar banner. Bubuh nama apa cikgu? Nak bubuh nama apa? Siti Nurhaliza nombor satu di depan. Allahu Rabbi. Tu nama dia cinta, minat tu cinta lah. Tengok ceramah Nabi biasa je. Ceramah sama je, dulu, kini, selamanya, yesterday, now and forever. Memang Nabi Muhammad yang tu lah cerita tentang dia. Takkan kita nak ubah cerita dia. Cerita dia tidak boleh diubah sehingga hari kiamat. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi cakap cinta Nabi, tapi bila bertembung program dia nak main badminton, nak main futsal di kampung dia sendiri, di Korea dia sendiri, orang dah naik banner, tahu dah seminggu sebelum dah naik banner dah, tak pergi juga main bola. Tu maka macam mana dia nak menterjemahkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Sesiapa yang Korea dia dah naik banner nak buat ceramah Nabi Maulidur Rasul, dia tak pergi dengan sengajanya, berdosa. Kuliah-kuliah biasa pun berdosa. Kalau dia tak faham tajuk yang ustaz nak bincang malam tu, dia tak mengaji lagi ilmu-ilmu ini, dia buat tak erti, tak pergi, dosa lah juga, sama je. Nah, tapi yang ni yang berkaitan dengan diri Nabi Muhammad SAW, jangan kita tak datang, jangan kita tak pergi. Kalau orang ajak kita nak pergi ceramah yang berkaitan dengan maulid Nabi Muhammad SAW ataupun apa-apa yang berkaitan dengan diri Nabi Muhammad SAW ini, itu baru cinta. Cinta mesti dibuktikan, bukan cinta hanya dengan kata-kata tapi tak pernah dibuktikan. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi cinta dengan Nabi wajib. Lain pada Nabi sunat saja. Bapa kita sunat cinta. Ibu kita sunat cinta. Isteri kita lagi sunat. Moi cikgu. Isteri kita lagi sunat cinta. Sebab tu boleh tambah lagi satu, tambah lagi satu, tambah lagi satu. Tu. Jangan marah. Sunat sama-sama sunat. Ayah sunat, ibu sunat, isteri sunat, adik sunat, abang sunat, Nabi wajib. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, yang tu dulu. Yang kata Nabi Muhammad ni bukan biasa-biasa, dia paling utama dalam hidup kita. Bahkan kita perlu mengorbankan jiwa kita, perlu mengorbankan nyawa kita, perlu mengorbankan harta benda kita untuk Nabi Muhammad SAW. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, dapat apa kita duk cerita bab Nabi? Maulid Nabi ceramah, Maulid Nabi forum, Maulid Nabi kuliah, Maulid Nabi baca qasidah. Dapat apa? Bila Nabi dilahirkan, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, Aminah binti Wahab, kena ingat ni, nama ibu Nabi Aminah
binti Wahab. Siapa tak ingat nama ibu Nabi dan binti apa berdosa? Apa betul-betul? Aminah binti Wahab. Bila melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, maka hamba kepada Abu Lahab Suwaibah, perempuan Suwaibah nama dia. Dia pergi jumpa Abu Lahab. Dia kata, Aminah telah melahirkan anak saudara kamu, baru beranak. Abu Lahab ni tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, dia cukup seronok nak dapat anak menekan, macam dapat anak sendiri. Dia nak buktikan seronok dia tu, gembiranya Abu Lahab dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bebaskan Suwaibah. Suwaibah ni hamba dia. Hamba ni kalau nak bebas kena tebus diri sendiri, tuan-tuan. Dia nak ambil duit mana? Dia kerja dengan tuan, bukan dapat gaji. Hamba mana dapat gaji? Yang dapat gaji ni orang gaji. Sebab tu kita menamakan dia orang gaji, sebab kita bayar gaji. Hamba bukan orang gaji, dia buat kerja free of charge. Tuan dia beli dia, maka jadi milik tuan dia. Dia buat kerja seumur hidup, tak ada duit 1 sen pun. Macam mana dia nak tebus diri, nak merdekakan diri daripada hamba? Payah. Sebab itu dalam zakat ada satu asnaf, nama dia wafir riqaq. Asnaf hamba ni, mana hamba-hamba yang nak menebus diri, zakat boleh bagi duit pada dia untuk dia bebaskan diri daripada sistem perhambaan. Tapi Allah tak ada lah sistem itu, maka asnaf zakat pada hamba tak ada lah, tuan-tuan. Nah, baik. Dia bebaskan Suwaibah. Nak cerita seronoknya dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa berlaku pada Abu Lahab? Abu Lahab ni Allah dah istihar dah 1400 tahun yang lampau. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Surah Al-Masad, bukan surah Tabat, surah Al-Masad. Al-Masad, iza jaa nasrullahi wal fath, bukan surah iza jaa, surah An-Nasru. Kita ambil hak pala. Tabarakallazi biyadihil mulk. Surah apa? Surah Tabaraka. Tak, surah Al-Mulk. Tak tu semua ambil pala, mana boleh? Ambil pala hak nama surah lah. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, sudah diistiharkan sayasla nara, dia pasti akan masuk api neraka. Abu Lahab ahli neraka, confirm. Sebab Allah dah istihar dah. Dan dia masuk kubur ni lama dah. Dia mati dalam peperangan Badar, lama dah. Ni nak kiamat ni tak tahu bila lagi ni. Berapa lama Abu Lahab disiksa dalam kubur, dulu kini selamanya. Tetapi dalam hadis Sahih Bukhari menceritakan Abu Lahab ini setiap hari Isnin azab kuburnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berhenti. Azab kubur tak berhenti, cuma diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Azab kubur siapa? Abu Lahab. Pada hari apa? Hari Isnin. Sebab Nabi itu lahir pada hari Isnin. Ini tidak ada khilaf dalam kalangan ulama. Nabi dilahirkan pada hari Isnin. Sebab Nabi yang menceritakannya dalam hadis sahih. Bila ditanya kepada Nabi, kenapa kamu puasa pada hari Isnin? Maka jawab Nabi, zaka yaumun wulidtu fi. Kerana hari Isnin merupakan hari aku dilahirkan. Hadis sahih, Nabi cerita dia dilahirkan pada hari Isnin. Maka tidak ada khilaf dalam kalangan ulama. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, yang jadi khilaf bulan. Bulan khilaf, bukan muktamad Rabiul Awal. Ada yang menyebut bulan Ramadan.
Tetapi pendapat jumhur, pendapat yang sahih, Rabiul Awal, tarikh khilaf. Ada kata 2 Rabiul Awal, ada kata 4 Rabiul Awal, ada kata 8 Rabiul Awal, ada kata 12, ada kata 17, ada kata 19. Khilaf. Cuma pendapat jumhur ulama kita pegang 12 Rabiul Awal, tahun gajah, tahun tidak ada khilaf dalam kalangan ulama. Maka hari Isnin Nabilah dilahirkan. Maka disampaikan berita itu kepada Abu Lahab. Dia cukup gembira, cukup seronok. Seronok dia tu dia bebaskan Suwaibah hamba dia. Maka Allah bagi satu syafaat kepada Abu Lahab ini. Setiap hari Isnin daripada dulu sampai kiamat, azab dia diringankan dalam kubur. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, kalau Abu Lahab kafir itu orang pertama hak lawan Nabi dia bukan orang nombor 2, dia bukan orang nombor 3, dia bukan orang paling akhir, dia orang pertama lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi panggil, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, masa di Bukit Safa, Nabi nak mengisytiharkan dia adalah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang pertama yang mencelakakan Nabi, Abu Lahab laknatullah. Dia kata, tabbal laka ya Muhammadu, celaka engkau wahai Muhammad, alihaza jama'tana, adakah kerana ini kamu nak isytiharkan kamu itu sebagai Nabi? Adakah kerana ini kamu jemput kami ramai-ramai datang pada hari ini? Maka Allah bagi pada dia 2 tabba, tabbat siada Abi Lahabin wa tabba, 2 celaka. Orang pertama yang lawan Nabi, tapi dia boleh dapat syafaat kerana dia seronok dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita orang Islam, kita ni Islam, mengikut agama ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takkan bila kita nak sambut, nak seronok, nak cerita kisah Nabi Muhammad di bulan kelahiran dia, kita masuk neraka? Tak munasabah. Tak munasabah. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, kalau Abu Lahab yang kafir, musuh yang pertama tentang Nabi pun dapat, takkan kita yang Islam, yang ikut umat, yang ikut agama dibawa oleh Nabi, takkan kita tak dapat apa-apa? Something wrong. Something wrong kata orang Bali. Nah, dia mesti dapat. Sebab kita sambut maulid, kita ingat kisah dia, ingat kelahiran dia, ingat tugas-tugas dia, ingat peranan dia, ingat apa dibawa, kita ikut sunnah dia, takkan kita tak dapat apa-apa. Di ceramah berani kira keras sikit kan? Sebab dia masjid besar dia jenis ni, masjid kecil dia main jenis lain sikit, jenis katok kepala. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, habis yang tu. Nah, jadi kita kena kenal Nabi Muhammad, dan kita kena tahu yang kita wajib mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Baik tuan-tuan, kita kena tahu Nabi Muhammad, nama penyusu Nabi, dan juga dibebaskan oleh Abu Lahab. Suwaibah tadi orang pertama menyusu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama dia menyusu Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib ni pak menakan Nabi, tuan-tuan, tapi dia lebih tua daripada Nabi, lebih dahulu disusukan oleh Suwaibah. Dalam masa yang sama juga Abu Salamah Al-Makhzumi disusu juga oleh Suwaibah. Saya sebut nama-nama ini sebab apa? Sebab Hamzah itu bapa saudara Nabi. Yang kedua, Abu Salamah itu isteri dia Ummu Salamah. Bila Abu Salamah ni meninggal dunia, Nabi Muhammad SAW berkahwin dengan isteri Abu Salamah, Ummu Salamah. Ummu Salamah ni salah seorang isteri Nabi. Kita kena ingat rangkaian-rangkaian nama-nama, watak-watak yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW. Kena ingat nama. Kalau kita tengok filem, kita boleh ingat hero dia nama apa, pak dia nama apa, mak dia nama apa, hak jadi jahat ni nama apa,
hak ni pula nama apa, hak ni nama apa, hak dalam filem kita boleh ingat. Cikgu ingat ke tengok filem? Tak ingat? Musang berjanggut, siapa watak utama dia? Sang Nila Utama. Oh, kena ingat. Siapa dia penjahat dalam filem itu? Cikgu. Penjahat dalam filem tu siapa dia? Saripdo tu nama apa? Pendekar alam sengketa. Kita otak kita ni cuba dia kena main apa otak kita kalau kita tak apa dia beku tuan-tuan. Nah, dia jadi beku. Sebab tu orang hafal Quran hebat. Hari-hari dia akan ulang. Dia sentiasa membersihkan otak dia, membersihkan akal dia. Jadi mudah ingat. Sebab tu akal yang ada kita jangan duduk saja. Kita kena apa? Kita paling elok hafal Quran. Hafal Quran, hafal hadis. Nah, maka kita telah menggunakan otak kita semaksimumnya. Kalau kita biarkan dia tak pernah hafal apa-apa, dia jadi beku. Bila jadi beku kita nak apa payah kita nak ingat. Nah, jangan kita hilangkan kemanfaatan akal kita hafal. Jumpa hafal. Baik, tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi Suwaibah, ibu susu yang pertama yang menyusu juga Hamzah bapa seorang Nabi, dalam masa yang sama menyusu juga Abu Salamah Al-Mahzumi. Yang kedua ni sangat-sangat popular lah. Boleh kata semua budak-budak tadika kenal dia. Halimah As-Sa'diyah. Tapi nama dia bukan Halimah As-Sa'diyah. Nama dia Halimah binti Abu Zu'aib. Halimah binti Abu Zu'aib. Kenapa nama ibu susu Nabi yang kedua ni? Sebab apa disebut Sa'diyah? Sebab dia dalam kalangan Bani Sa'ad. Sa'ad tu jadi Sa'diyah. Nak cerita dia keturunan Bani Sa'ad. Di perkampungan Bani Sa'ad agak terpencil daripada bumi Mekah. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri dan juga ulama-ulama sirah yang lain menulis menceritakan bagaimana Halimah binti Abi Zu'aib dan suami dia Al-Haris bin Abdul Izzah bawa anak dia sendiri Abdullah yang masih kecil lagi keluar daripada perkampungan Bani Sa'ad untuk menuju ke kota Mekah. 3 orang, dia Halimah, suami dia dan juga anak dia yang masih kecil yang masih menyusu. Tiga-tiga ni menunggang seekor unta yang kurus, unta yang tak larat. Susu unta pun tak apa ada untuk mereka minum nanti. Bukan kata susu unta, susu dia Halimah binti Abi Zu'aib juga kekurangan. Anak dia menyusu menangis. Dalam susu dia tak ada, dia sanggup keluar pergi kota Mekah nak cari seorang bayi untuk diambil upah menyusu. Dia susu tak ada, nak susu bayi tu macam mana? Anak dia pun tak puas minum. Tapi kemiskinan mereka, miskin punya pasal, maka tawakal juga keluar pergi kota Mekah. Kalau ada seorang kanak-kanak pun dah okey. Dengan unta yang kurus, yang lemah, perjalanan dia lambat. Kawan-kawan dia lain, unta-unta mungkin hebat sedikit, maka lebih lajulah dengan horsepower yang hebat. 182 horsepower dengan 300 Newton meter torque. Wahai tu. Tuan-tuan dan muslimat yang dia, kereta apa aku apa? Tu kereta apa agak-agak? 70. Apa mau dah? Flagship baru ni. Horsepower 177. Newton meter torque 255. Flagship. Apa dia punya enjin dia TGDI. Gunakan otak apa. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik. Depa lebih laju dia 850 Viva. Lu. Depa ni 1.5 ke atas. Cung. Maka depa sampai awal di kota Mekah. Bila sampai awal dapat awal. Nah, ambil kanak-kanak
yang baru dilahirkan, bayi yang baru dilahirkan, ambil. Dia sampai akhir, pergi sini tak ada, pergi sini tak ada, pergi sini tak ada, pergi sini tak ada, habis. Akhirnya sampai ke rumah Aminah binti Wahab, ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah Nabi yang kata Nabi Muhammad ni ada, tapi Aminah kata saya ni miskin, suami saya dah meninggal dah masa Muhammad ni umur 2 bulan. Ini pendapat yang masyhur. Nah, bapa Nabi Abdullah meninggal waktu umur Nabi 2 bulan dalam kandungan ibu dia, hak dimasukkan dalam qasidah Al-Barzanji. Baik tuan-tuan, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi saya tak ada duit banyak lah, boleh ambil, tapi upahnya taklah banyak sangat, sekadarnya lah. Jadi Halimah kata tak apa, saya nak pergi cari ke orang lain dulu kalau ada. Kalau tak ada, tengok, kalau saya nak saya datang mula, kalau tak nak saya balik lah, balik perkampungan Bani Sa'ad. cari punya cari tak ada tuan-tuan. Ni nah ditulis dalam kitab sirah, tak ada. Maka dia pun bincang dengan suami dia Al-Haris, macam mana ni cerita ni, nak balik tangan kosong ke nak bawa Muhammad balik? Datang tadi dah isi dah ni, ron 95. Nah RM20 dah ni, nak datang pergi balik ni takkan nak balik saja, duit minyak habis lah. Takkan balik tangan kosong. Apalah kita ambil lah, alang-alang datang, alang-alang balik tangan kosong, ambil lah, tak apalah, murah pun murah lah upah, tapi janji ada sudah. Nak makan apa, tak ada duit. Maka okey ambil. Nah bila dia ambil, Nabi bawa naik atas unta, tambah lagi satu, tadi 3 dah, dia, suami, anak dia, tambah Nabi pula jadi 4. Saya pernah bawa motor Yamaha 100 Sport masa balik pada Mesir dulu. Nah, kemudian saya kerja tu tak dapat gaji, tak banyak lagi, dapat anak 2, duduk depan seorang, belakang seorang. 100 Sport. Aku masih ingat lagi zaman dulu, zaman mula-mula balik kerja, baru bertatih, tak boleh beli kereta lagi, kita dah rasa naik motor. Tuan-tuan, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, tambah lagi seorang jadi 4. Tapi bila dia pegang Nabi ni, walaupun dia belum jadi Nabi, Nabi diutus, diangkat jadi Nabi umur 40. Walaupun dia belum jadi Nabi, tapi ada al-irhas, sudah ada kepelekan-kepelekan yang berlaku nak tunjuk dia ini bakal jadi Nabi. Maka bila Halimah pegang dia, dukung dia, susu Halimah tiba-tiba penuh mengetin. Cikgu panggil apa? Terik. Tadi susu tak ada, pegang Nabi, terik susu dia tu, anak dia minum puas, Nabi minum pun puas. Itu satu kepelekan, irhas yang berlaku pada diri Nabi Muhammad SAW waktu dia kecil lagi. Unta tadi 105 City, Honda City baru 105 horsepower, tapi tok dia 300. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, Raja Tok tiba-tiba jadi laju macam upgrade tebu. Datang tadi slow, balik tebu tu dia potong habis. Kepelekan yang kedua berlaku kepada diri Nabi Muhammad bila Halimah dipegang dia. Yang pertama, susu dia jadi banyak. Yang kedua, unta jadi laju, jadi kuat. Yang tiga, bila balik di perkampungan Bani Sa'ad, kambing-kambing yang dipelihara oleh Halimah dan suami dia yang kurus-kurus, tak apa cukup makan. Bila Nabi hidup dengan mereka di rumah mereka, kambing-kambing ni tiba-tiba jadi gemuk. Pokok-pokok yang dia tanam di perkampungan Bani Sa'ad ni, waktu itu kemarau, layu, pokok layu, panas. Nabi balik duduk di perkampungan Bani Sa'ad, pokok-pokok menjadi hijau subur. Bukan orang sembarangan ni tuan-tuan. Kita duduk dengar cerita ni, bukan cerita dongeng, bukan Upin Ipin punya cerita. Cerita bakal manusia hak jadi Nabi masa dilahirkan.